Okay. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, hari ini kita akan lihat soalan tentang asid dan alkali. Jadi, ini soalan yang diberikan dalam Telegram semalam. So, kita ada senayan radas dan bahan kimia, okay, untuk menyediakan apa yang kita nak sediakan larutan asid sulfurik melalui kaedah pencairan daripada larutan stok. So, apa yang kita pelajari sebelum ini, larutan stok ni adalah yang pekat tu ya, pekat. Okay, so biasanya kita dapat larutan yang pekat yang kita akan cairkan mengikut kegunaan kita. Okay, so dia nak minta kita prepare H2SO4. Okay, kaedah pencairan. So kalau masih ingat lagi, kaedah pencairan adalah yang kita gunakan M1V1 is equal to M2V2. Okay, so selain daripada itu, bila kita bercakap tentang kaedah pencairan, kita kena ingat bagaimana ia kita laksanakan. Okay, so sekarang ni kita ada radas dan juga bahan. Okay, so radas yang diberikan pada kita, okay, adalah pipette, and then kita ada kelalang volumetric dan juga isolate adalah bahan. Okay, so yang kita ada bahan asid sulfurik dan juga isolate. Okay, soalan yang pertama, dia minta kita mengira, okay, dia minta kita menghitung isi padu larutan stok yang diperlukan untuk sediakan 250 asid sulfurik 0.2 mol desimeter cube. Okay, so dekat sini kita kena gunakan M1V1 kita lah. Okay, so M1V1 equal to M2V2. Okay, M1 kita yang asal, so kita ada 2.0 darab dengan V1 kita tak tahu berapa. Okay, and then M2 kita adalah 0.2 darab dengan 250. Okay, so after kita tekan kalkulator, kita akan dapat 25.0 cm3. Okay, dekat sini kita mesti letak 0.0 tu. Sebab kita tahu bila kita nak ambil solution kita ni, kita ambil larutan kita ni, kita akan guna pipette. Okay, so pipette adalah satu titik puluhan, decimal point. Okay, so kalau jawapan kita 25 cm3 saja, salah. Okay, jadi make sure kena tengok betul-betul lah. Okay, seterusnya soalan ni bernilai 3 markah. Dia kata, uraikan secara ringkas langkah yang diambil untuk menyediakan larutan D6A2 dengan menggunakan radas yang disenaraikan. Jadi dia nak minta kita buat pencairan, okay, berdasarkan apa? Berdasarkan radas-radas yang telah diberikan di atas. Okay, so 3 markah, maksudnya kita boleh tulis 3 step. Okay, kita nak tulis lebih pun boleh, tak ada masalah. Tapi dekat sini kita cuba follow lah. Okay, so macam mana kita nak buat pencairan? Kita dah kira dah atas tu 25.0 cm3. Jadi apa yang kita buat? Kita pipette 25.0 cm3. Okay, apa yang kita pipette? Okay, kita pipette larutan 0.2, tadi atas tu 2.0 kan. Okay, 2.0 mol desimeter cube asid sulfurik. Okay. So kita akan pipette kita punya stock solution. Okay, selepas itu apa yang kita buat lepas kita pipette, kita akan transfer. Okay, so kita pindahkan ke dalam, okay, kelalang volumetric. Okay, so dekat sini, okay, dia punya trick adalah kalau tulis kelalang volumetric saja salah. Sebab apa? Kita nak buat pencairan, kita kena guna kita punya kelalang volumetric yang exactly macam apa yang dia nak. Okay, so yang kita nak prepare, okay, kalau kita tengok soalan, yang dia nak suruh kita prepare adalah 250.
Jadi kelalang volumetrik kita mesti yang 250. Okey, so dari situ pindahkan ke dalam kelalang volumetrik 250 cm3. Okey, so kalau kita tak tulis dia punya isi padu 250, salah juga ya. Okay. Seterusnya bila kita dah pipette, kita dah pindahkan, apa yang kita buat? Kita tambahkan air suling. Okey, so kita tambahkan air suling sehingga mencapai tanda senggatan. So eja senggatan kena betul lah, senggatan. Okay. So kalau terlupa apa itu tanda senggatan, dia adalah ni. Ni adalah graduation mark. Okay. Yang dekat kita punya kelalang volumetrik tu, yang ada garisan halus, yang awak pipette kan, bila pasang pipette awak masukkan air suling secara perlahan, and then bila dekat dengan apa tanda senggatan tu awak ambil pula penitis, and then awak titiskan dia untuk tak melebihi. So that's how you do it. Okay, so kalau awak nak kata nak goncangkan ke pun boleh ya, tetapi dekat sini apa yang kita cari adalah kita pipette dengan nilai yang kita kira di atas. So kita pindahkan masuk ke dalam kelalang volumetrik dengan isi padu. Okay, isi padu. So kalau perhatikan kan, dekat dalam ni dia tak tulis pun berapa isi padu. Okay, tetapi kita kena tahu kalau nak prepare 250, mesti guna kelalang volumetrik 250. Okay, seterusnya tambahkan air suling. Okay, sampai mencapai tanda senggatan. Mesti ditulis sampai tanda senggatan. Kalau tulis garis, salah. Okey, dia bukan garis, dia ada tanda senggatan. Dia bukan line, okey, bukan garisan, bukan. So dia itu perkataan dia. Spesifik ya, very specific. Okey, so sini tanda senggatan. So itu apa yang dia cari. Jadi dalam bahagian ini, yang kita birukan ini adalah perbuatan-perbuatan yang soalan cari. P1, P2, okay. Dan ini masukkan air suling. Okay. Benda ini apa yang dicari dalam soalan ini, dicari pada jawapan murid. Okey. Seterusnya, kita ada soalan yang seterusnya. Dia kata, raja ini menunjukkan okey, takat akhir pentitratan bagi tindak balas peneutralan antara asid sulfurik 0.2, okey, yang kita buat tadi, dia punya nilai 25. Larutan asid dengan 25 ni adalah larutan kalium hidroksida. Okey, penunjuk phenolphthalein ditambah ke dalam kelalang kun yang ada larutan kalium hidroksida. Okey, so kita kena ingat bahawa kalau kita buat titration, pentitratan, atas mesti sentiasa asid. Okey, bawah mesti sentiasa alkali. Okey, jadi ini yang kita kena tahu. Okey, so bacaan diberikan dekat situ ya. Beritahu kita berapa kita punya isi padu asid sulfurik, berapa kita punya bacaan burette dan sebagainya. Okey. So dia kata, apakah perubahan warna larutan dalam kelalang kun pada takat akhir? Okey, so pada takat akhir ni tadi, dia bagi tahu kita lah, dia bagi penunjuk penunjuk phenolphthalein. Okey, so bila punya phenolphthalein, bila dia sebut perkataan perubahan mesti daripada apa kepada apa. Apa yang asal dan kepada apa yang baru. Okey, so dekat sini, perubahan kita adalah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Mesti sentiasa ada perubahan. Okay. Katakanlah dia guna penunjuk universal akan berubah daripada ungu kepada hijau. Okay. So kita tahu dia punya perubahan. Perubahan bermaksud daripada asal
kepada yang baru. Okey. Seterusnya, ini diberikan persamaan untuk kita. Okey, persamaan lengkap. Okey. So dia minta kita kira, apa dia minta kita kira kat sini? Dia minta kita kira isi padu purata asid sulfurik yang digunakan. Kemudian dia minta kita hitung kepekatan kalium hidroksida yang digunakan. Kita tengok markah dia. Markah dia 3 markah. Okay. So yang pertama dia nak tahu isi padu ya. Isi padu purata. Okay. So isi padu purata H2SO4. Okay. So masa kita jawab soalan, kita tulis juga macam ni. Okay. Sama lah. Okay. Yang digunakan. So dalam kes ni, kita tengok soalan kita, dia bagi dah tu ya, 12.4, 12.5, 12.6. Okay. So kita pun tulis sama dengan 12.40 tambah 12.50 tambah dengan 12.60. Ada 3 kali bacaan. So maksudnya kita bahagi dengan 3. Kira purata macam biasalah. Okay. So kita akan dapat 12.50 cm3. Okay. So dekat sini, tak apa kita buat dulu. Saya bagi tahu. Okay. Seterusnya, bila kita dah dapat kita punya isi padu, ingat bila kita ada asid dan alkali, kita mesti guna rumus MaVa okay, over okay, sama dengan A over B. Okay, so kalau kita perhatikan dekat sini, okay, macam nak tahu kena guna formula tu. Okay, bila ada tengah kelas, pukul 6 malam telefon balik ya. Pukul 6 telefon balik, ada orang ada kelas. Okay, so bila kita nak tahu kita guna benda ni, okay, bila kita ada peneutralan. Kita ada tindak balas peneutralan. Okay, yang melibatkan asid dan alkali. Okay. So sekarang ni kita ada MA kita ada kepekatan ataupun molariti kita ada untuk asid 0.2 darab VA yang kita kira ke atas tadi. Okey, 12.50 bagi dengan MB, okay, molariti kita yang kita nak tahu. Okey, so kita buat MB. Okay. V kita tahu ada dalam soalan 25.0. Sama dengan A kita apa, kita tengok atas ni. Ini A ni untuk asid, ini adalah B. Okey. Jadi asid kita adalah 1, kali kita adalah 2. Okey. So 2 ini mewakili alkali. Ini adalah asid. Okey. So nanti kita tekan kalkulator. Okey. Kita akan dapat jawapan kita. MB kita adalah 0.2 mol decimeter cube. Okey. So dekat sini macam mana dia bagi kita markah? Markah yang pertama dekat sini. Okey, ni poin 1 kita. Poin 1 kita mesti dengan syarat 2 titik perpuluhan. Okey, dengan syarat 2 titik perpuluhan. Sebab apa 2 titik perpuluhan? Sebab dia datang daripada biuret. Okey. And then poin kedua datang daripada sini. Poin kedua ni datang daripada kita punya nisbah. Okey, ini nisbah kita.
Okay. Poin yang ketiga datang daripada kita punya jawapan dengan unit yang betul. Jadi unit mesti betul. Macam tu. Okay. So dia kena buat go satu persatu. Okay. Jadi dari sini kita faham bahawa bila kita nampak persamaan, kita ni asid, ni alkali. Jadi ini yang the best kita kena guna. Okay. Apa yang berlaku? Kadang-kadang ada orang dia akan gunakan yang ini. M1 V1 equal to M2 V2. Okay. Tak sama Yang ini untuk pencairan. So katakanlah awak guna benda ni dalam ni, dia jadi salah. Satu, nisbah dia tak sama. Nisbah dia sini 1:2. So obviously dah salah. Yang kedua adalah, okay, awak tak memenuhi syarat untuk asid dan alkali. Okay, ini pencairan, dia bukan penetralan. Okay, itu rumus ni. So rumus yang betul jadilah punya formula yang betul. Okay, MA, BA divided by MB, BB is equal to A over B. Okay. So next, dia kata, dia minta 3 markah juga. Dia kata sekiranya asid sulfuric 0.2, okay, dia digantikan dengan 0.2 asid nitrik. Okay. Kat sini tips dia kita tulis H2SO4 dan HNO3. Okay. Dia punya soalan, dia kata dia minta ramal isi padu asid nitrik yang akan diguna untuk menetralkan larutan kalium hidroksida KOH. Okey. Sekarang ni kita nampak asid kita. Asid kita satu diprotic. Satu lagi monoprotic. Okey. Kalau tadi masa dekat H2SO4, dekat depan kita kira, kita pakai 12.50. Kita tulis balik kat sini. 12.50. Okey. 12.50 cm3. Jadi agak-agak yang monoprotic ni nak guna berapa? Okay, so bila ada perkataan ramal, kita mesti bagi nombor. Okay, kita mesti bagi nombor juga. So sekarang ni bila dia diprotic, dia ada 2 hidrogen, dia pakai 12.5. Kalau sekarang ni hidrogen kita cuma ada 1 saja, berapa kita nak pakai? Kita kena pakai double yang 12.5. Jadi dekat sini, jawapan kita isi padunya ada 25.00 cm3 HNO3. Okay, itu yang kita kena pakai. Okay. So kenapa? Okay, sebab H2SO4 adalah asid diprotic. Manakala HN3 adalah asid monoprotic. Jadi, apa yang kita tahu? Kepekatan ion hidrogen dalam H2SO4 adalah 2 kali ganda daripada HNO3. Okay, so dekat sini markah pertama akan datang daripada sini. Awak memahami konsep asid monoprotic dan asid diprotic. Yang kedua adalah, okay, awak memahami dia konsep. Yang ketiga, daripada dia punya mono dan di, okay, monoprotic dan diprotic,
Awak tahu yang membezakan dia sebenarnya adalah kepekatan ion hidrogen. So kalau dia monoprotik, kepekatan hidrogen dia lagi rendah berbanding asid diprotik. Okay. Okay, itu yang itu ya. Okay. So hopefully jelas. Okay. Sebab konsep ini kita guna pakai dan bila dia keluar soalan kita kena memahami kalau guna perkataan ramal, ramal mesti bagi number. Okay. Dan number yang kita nak beri adalah berdasarkan konsep yang kita lihat daripada soalan tersebut. So soalan ni berkaitnya sebenarnya. Okay. Dan seterusnya soalan satu lagi. Okay, ini dia soalannya. Okay. Ini adalah set sebenarnya ya yang saya tunjukkan pada awak yang sekarang ini adalah set tingkatan 4 okay, untuk trial tahun lepas. Jadi dia keluarkan semua soalan-soalan yang baru ya yang kita ataupun awak mungkin tak pernah jumpa dekat dalam buku. Okay. So sekarang ni kita ada simbol ya P, Q dan S. Okay, kita letak P, Q dan S. Okay. So bila dapat soalan macam ni, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita tuliskan dia punya susunan nombor elektron walaupun dia tak minta. Okay. Jadi 2.8.1, 2.8.7, 2.8. Okay. So tu kita tahulah dari situ. Okay. So soalan pertama dia, apakah yang dimaksudkan dengan nombor nukleon? So dia nak refer yang atas ni. Apa sebenarnya nombor nukleon? Okay. So by definisi, okay, nombor nukleon adalah hasil tambah. Okay, ataupun jumlah. Hasil tambah bilangan proton dan bilangan neutron dalam nukleus bagi sesuatu atom. Ini definisi dia. Definisi yang saya percaya kalau awak hafal, awak akan nampak dia punya berkaitan. Apa yang dia nak tengok? Dia tengok hasil tambah bilangan serta dalam atom. Kalau awak tulis nombor proton, jadi salah. Sebab yang nak tengok kat sini, ada murid memahami konsep bilangan proton ni adalah P kecil. Bilangan neutron ni adalah N kecil. Okay, itu dia tahu. Okay, itu dia tahu. Okay, atom ni dia merujuk kepada dia punya unsur. Okay, seterusnya bawah ni dia kata nyatakan nombor proton bagi atom S. Okay, so nombor proton ni yang inilah. Kita tulis 10. Boleh dia nampak simple kan? Simple dia selalu keluar juga lah. Bila kita hati-hati, dia boleh bagi markah, markah. Okay. Berapakah bilangan neutron dia bagi atom P? So atom P kita ni dia tahu neutron dia pula. Jadi kita ada 23 tolak 11, kita akan dapat 12. Okay. Dan yang terakhir sini, dia minta kita melukis struktur atom bagi unsur Q. Okay, unsur Q. Dan soalan ni dia minta struktur atom. Okay, dia tak minta susunan elektron. Dia minta struktur atom dan markahnya 2 markah. Jadi bila dapat macam ni, kita tengok unsur Q. Unsur Q kita, okay, P dia adalah 17. N dia adalah 35 tolak 17, 18. Jadi bila kita nak lukis struktur atom, kita kena tulis kat tengah-tengah dia 17P, 18N. Bulat. Okay, bulat tu untuk nukleus. Okay, bulat tu
Okay, so kita melukis kita punya petala pertama. Okay, petala kedua. Petala ketiga. Okay, dan kita isikan. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Okey, so ni datang 2 markah gambar rajah yang betul serta label yang betul. So label ini, okey, ini. So ini awak label sebagai lukis. Dan ini awak label sebagai miniatur. Okey, begitu ya. Begitu caranya bagaimana nak menjawab soalan ini. Okey, jadi ada beza ya antara lukisan. Antara lukisan kalau dia adalah lukisan kalau dia adalah lukisan struktur atom dan kalau dia ada susunan elektron. Kalau dia minta susunan elektron, yang hijau ni kita buat susunan elektron sekejap. Okey. Kalau dia ada susunan elektron, dia tulis Q ke tengah ni. So dia buat nukleus. Okay. And then 1, 2, 3. Yang lain tu semua sama. Okay. Kalau dia ada susunan elektron, dia buat tulis Q 2 dot. Okay. Ini yang hijau ni kalau ini struktur atom yang ini. Okay. Yang hijau ni adalah susunan elektron. Okay. So itu sahaja kita punya sesi pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada minggu hadapan pula dengan mungkin tajuk yang berbeza. Okay. Saya ucapkan terima kasih atas